Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Cikgu Nurul, Matematik Tambahan. Hari ini kita akan belajar subtopik petua sinus. Dan jangan lupa dengan Cikgu Nurul, mesti kita ingat hashtag @mathsmypassion. Okay, dan juga @math senang aja. Jom. Petua sinus. Okey, untuk petua sinus, okey, kita terdapat dua formula. Sebenarnya formula ni sama. Cuma kalau adik-adik tengok dekat atas ni, yang formula pertama ni, okey, cikgu tunjuk Untuk formula yang pertama ada A, B, C, tapi bawah ada sin. Tetapi formula yang kedua dia terbalik sahaja, bertukar sahaja. Okey, bagaimana kita nak tahu penggunaan formula kedua-dua ini? Okey, untuk pengetahuan adik-adik untuk di mana A, B, C ni bererti lebih mudah kita nak cari panjang. Okey, nak cari panjang atau jarak. Okey, apabila ada tanda sin di atas, okey, di sini lebih mudah kita nak cari sudut. Okey, kalau cikgu kan baca soalan tu, kalau soalan tu kata nak cari sudut saja, cikgu ambil sin di atas. Kalau nak cari panjang, cikgu ambil lah A, B, C di atas. Okey, sebelum tu cikgu nak ajar adik-adik mengenali apa maksud A, B, C tu. Okey, contoh cikgu lukis satu segitiga. Okey, satu segitiga di mana ini segitiga A, B, C. Okey, adik-adik, kalaulah sisi yang berhadapan dengan sudut A, kita selalunya labelkan dengan A kecil. Okey, sisi yang berhadapan dengan sudut C, selalunya kita label dengan C kecil. Dan kalau sisi yang berhadapan dengan sudut B, kita labelkan dengan huruf B yang kecil. Okey, so bererti, okey, formula di sini di mana panjang sisi yang berhadapan dengan A per dengan sudut A. Macam itulah contohnya. Okey, ini penting ya. Okey, contoh satu. Okey, contoh satu, tulis petua sinus yang menghubungkan sisi dan sudut bagi segitiga yang berikut. Okey, contohnya untuk A, macam mana kita nak keluarkan formula dia? Okey, contoh kalau A ni cikgu nak cari, kita nak cari panjang cikgu buat macam ni lah. E dekat atas per dengan sin E mesti sama dengan D sin D dan apa tinggal tengok. Okey, F per sin F. Itu contohlah cara kita nak keluarkan rumus. Okey, ataupun kat sini untuk soalan B, cikgu boleh keluarkan sudut dulu di mana sin H per H. Okey, lepas tu sin K per dia punya panjang K, dan terakhir sekali sin J per panjang dia J. Okey, begitulah contoh bagaimana kita nak mengeluarkan sudut ataupun panjang punya rumus. Contoh kedua, cari nilai X dalam segitiga yang berikut. Okey, untuk A, kita tengok dia bagi sudut ataupun segitiga PQR. Okey, sudut segitiga PQR dia suruh cari X. Jadi, kalau cikgu suka letak dulu apa yang kita nak cari. Disebabkan kita nak cari X, cikgu letak dulu X dekat atas per, okey, sudut yang berhadapan dengan X adalah 48. Okey, sudut yang berhadapan dengan dia adalah 48 degree, bermaksud sin 48 degree sama dengan, okey, mana lagi pasangan? Okey, kena ada dua, sekurang-kurangnya dua pasangan. Pasangan apa? Pasangan sin tu lah. Okey, 80 ada pasangan dia dengan panjang dia. Jadi, kita letaklah 14.3 per dengan sin 80 degrees. Okey, macam ni je adik-adik. Jadi, itulah maksud cikgu berpasangan. Sekurang-kurangnya kalau kita jumpa dua pasangan di mana sudut dengan length yang berhadapan dengan dia, kita mampu untuk mengeluarkan rumus sinus. Jadi di sini X sama dengan, okay, cikgu selesaikan dulu. Sin 80 degrees, sin 48 bawa pergi kanan, kita akan jadi darab.
Okay, sin 48 degrees. So, di sini bila kita kira-kira, kita akan dapat, adik jangan letak per tau. Dalam kalkulator 14.3 bahagi sin 80, hasil dia darab dengan sin 48. Dekat sini kita akan dapat 10.79. Tara. Okay, senang sahaja. Okay, contoh yang seterusnya untuk B. Okay, contoh untuk B. Okey, cikgu buat contoh untuk B pula. Okey, contoh untuk B, kita nak cari apa? X dekat sini. Okey, X kat sini ada sudut. Okey, cikgu tunjuk dulu. Okey, dia ada pasangan dia 7.05. Manakala, okey, sudut 55.5 degree ni, oh ada pasangan dia 6.2. Jadi sekiranya kita mampu mewujudkan dua pasangan, bererti kita mampu mengeluarkan rumus sinus. Jadi cikgu pun keluarkan disebabkan nak cari sudut, cikgu letak sudut ke atas. Sin X per 7.05 sama dengan, kalau atas sudut, sebelah sini pun kena sudut. Sin 55 degrees dengan 6.2. Okey. Jadi di sini kalau kita nak gerakkan dia, okey, kalau kita nak nampak lah, cikgu buat working step panjang lah dulu. Kalau adik-adik dah mahir, kita terus sahaja masukkan dalam kalkulator. Okey, kalau terus masuk dalam kalkulator di sini, kita akan dapat 0.9371. Adik kena biasakan bila kita nak mengeluarkan nilai yang banyak perpuluhan, biasakan kita keluarkan 4 tempat perpuluhan. Okey, jadi ini adalah sin X. Okey, ini adalah sin X. Kita nak cari X. Jadi adik tekan shift sin 0.9371. Kita akan dapat 69.57 darjah ataupun degree. Okey, begitu sahaja. Simple sahaja. Ini cara nak cari panjang, panjang di atas. Cara nak cari sudut, sudut pula di atas. Okey, ini untuk A dan ini untuk B. Okey, contoh yang ketiga. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan rumah Kristina, rumah Ron dan sebuah pejabat pos. Okey, kita ada rumah Kristina, kita ada rumah Ron dan pejabat pos. Okey, sekarang dia suruh kita cari bearing pejabat pos dari rumah Kristina. Apa-apa pun kita kena ingat bearing. Okey, bearing mesti kita kena ada lambang utara. Okey, pejabat pos tak ada lagi garisan utara. Jadi cikgu tambahlah. Ini adalah garisan utara untuk pejabat pos. Okey. Jadi soalan dia nak kita cari, nak kita cari bearing pejabat pos dari rumah Kristina. Pejabat pos dari rumah Kristina. Jadi daripada garisan utara rumah Kristina mengikut anak panah sehingga garisan menyentuh garisan untuk ke pejabat pos. Jadi kita nak cari angle di sini. Okey. Jadi sebelum tu kita kena tahu. Okey, ini utara. Anggapkan ini utara. Kristina ke rumah Ron ni adalah sebelah kanan apa? Okey, sebelah kanan timur. Jadi untuk pengetahuan adik-adik, di sini adalah 90 darjah. Jadi untuk mencari sudut hijau mesti kena cari Q dulu. Jadi sebab tu kita kena cari Q. Okey, adik-adik tengok tahu. Kalau nak cari Q, Q ada couple dengan 9.4. 98 ada couple dengan 12. Jadi kita mampu mengeluarkan sudut. Kita mampu mengeluarkan formula rumus. Rumus sinus. Jadi cikgu nak cari sudut Q. Jadi kena sin Q per dengan panjang berhadapan dengan dia 9.4 dan juga sin 98 degree sini berhadapan dengan dia adalah 12. Okey, so daripada sini kita boleh carilah sin 98 degrees per 12 darab dengan 9.4. Okey, nanti di sini kita akan dapat 0.7757 shift sin kat sini kita akan dapat 50.87.
Okey, 50.87 kat sini dulu Okey, jadi kita nak cari bearing daripada pejabat pos dari rumah Kristina. Maksudnya di tempat hijau ni. Okey, kesimpulannya okey, cikgu labelkan dengan X Okey, jadi kita tahulah okey, sudut X adalah 90 degrees tolak dengan 50.87 degree. Okey, jadi kita akan dapat di sini 39.13 degree. Okey, jadi kita kena tahulah konsep bearing untuk menyelesaikan soalan yang macam ni. Okey, kita selesai soalan A, kita boleh pergi soalan B. Okey, soalan B. Okey, soalan B, bearing pejabat pos dari rumah Ron. Okey, bearing pejabat pos dari rumah Ron. Okey, macam mana nak kira ni? Dari rumah Ron, maksudnya utara Ron punya sampai garisan nak ke pejabat pos. Ke sini. Okey, adik-adik tu tengok tau. Sebenarnya, okey, sini sebenarnya bentuk dia macam ni. Okey, daripada utara ni sehingga garisan sini 270 degrees. Jadi kita perlu cari sudut di R. Ini R kita. Kita nak cari sudut di sini. Okey. Okey, lupa cikgu nak cakap adik-adik. Okey, setiap kali kita kira, kita dapat tadi sudut Q tadi 50.87. Jadi setiap kali kita dapat nilai, okey, kalau boleh kita gantikan 50.87. Gantikan untuk lebih mudah kita nak mencari jawapan yang seterusnya. Jadi kalau kita tengok segitiga ni 98, 50.87, automatik kita boleh dapatkan sudut R. Okey. Jadi di sini cikgu berjaya mengeluarkan sudut R. Sudut R adalah jumlah segitiga, sudutnya adalah 180 degrees. Tolak dengan 50.87 degrees, tolak dengan 98 degrees. Berarti kita akan dapat 31.13 degrees. Yeay, ya Allah. Hai. Okey, jadi kita dapat sudut di sini. Okey, sudut di sini cikgu gantikan 31.13 degrees. Okey, sekarang kita nak cari bearing. Okey, bearing daripada utara ni sehingga ke garisan ini. Oleh itu, okey, bearing dari bearing pejabat pos. Bearing pejabat pos dari rumah Ron ialah, okey, yang hijau ni daripada sini ke sini 270 degrees, kita tambah dengan 31.13 degrees, berarti kita akan dapat 301.13 degrees. Nah, senang saja kan? Okey, dan soalan yang terakhir sekali adalah C. Okey, C, okey, jarak dari rumah Kristina ke pejabat pos. Okey, mana rumah Kristina? Ini rumah Kristina ke pejabat pos. Jadi kita nak cari panjang QP ataupun PQ. Okey, jadi adik-adik tengok. Panjang PQ, cikgu letak PQ sini. Nak cari panjang PQ. PQ ada couple dia, ada pasangan dia. Okey, dengan 31.13. Jadi kita tulis dulu pasangan dia. Okey. Sebab kita nak cari jarak, cikgu letak jarak dekat atas. Okey. Okey, PQ per dengan sin 31.13 sama dengan, okey, disebabkan semua ada length, semua ada sudut, kita boleh pilih mana-mana lah. Dekat sini cikgu nak pilih 12 ni lah. Okey, kalau length kat atas, kat sini pun length kena kat atas. 12 pasangan dia 98. Jangan lupa letak perkataan sin. Okey, so dari sini kita boleh selesaikan. PQ sama dengan 12. Kita darabkan dengan sin. Cikgu tertinggal sini. Okey, jadi
Seterusnya, kita dapatlah jawapan panjang ataupun jarak Kristina ke pejabat pos adalah sepanjang 6.265. Tara! Senang kan? Okey, siapa cakap AdMath susah? Di sini cikgu ada sertakan latihan. Okey, latih diri 9.1 dan latih diri 9.2. Jadi, adik-adik boleh cubalah. Okey, inilah kita punya latihan. Kita cuba pemahaman adik-adik. Jawapan untuk latih diri 9.1 dan latih diri 9.2. Okey adik-adik, kita jumpa video yang seterusnya iaitu kes berambiguiti. Jumpa lagi adik-adik. Bye.